Takkan buah-buahan lah, dragon fruit ke, contoh mango, jelly. Tapi kalau macam Eri hari ni nak letak cincau je. Keluar. Lepas ni. Kenapa? Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman. Mustahillah kalau kata saya tak menangis. Mustahillah kalau kata saya tak sedih. Setiap masa, setiap hari lah. Saya ingat. Sebab tu bila nak rawat rasa rindu tu saya pergi kubur lah. Berakhir sudah Ramadan mulia, kita puasa atas perintah Allah. Muslimin muslimat doa mengharap Allah terima segala amal ibadah. Syawal yang tiba semua gembira, tua muda miskin kaya pun sama. Paling utama ibu dan ayah menyambut pulang anak-anak mereka yang dirantauan lama berjauhan, rindukan kampung halaman. Tak sabar pulang jumpa tersayang, ibu dan ayah tercinta. Sambil bergema syawal yang indah, saling samba bermaafan. Salam salaman dan berdakapan, ampun maaf dilapaskan. Allahu Akbar, walillah ilham. Irama ini kita sama dendangkan, syawal yang indah kita suarakan. Ucap assalamualaikum lebaran, ucap assalamualaikum lebaran. Sembang sahur dimulakan dengan meriah. Ya, lain macam semangat dia hari ni selepas cerita semalam. Hari ni rasanya macam semua bahu tak boleh stop goyang lah. Hilang rambut terus. Potong terus. Aziz, tajuk lagu Assalamualaikum Lebaran tak sabar nak raya ni. Rambut raya. Tak sabar nak raya. Daripada Assalamualaikum Mumtazah jadi Assalamualaikum Lebaran lagunya. Daripada Plan B hari ni, Assalamualaikum. Selamat malam anda sedang menonton Sembang Sahur hari ni bersama dengan Haziq. Daya. Dan Dai Lukman. Ya, ataupun nama manja kita panggil dia Cak Cak. je. Cak. Tak tahu dah Senang. dapat daripada rendang Cak ke apa kan. Tapi memang tu nama manja pada dulu ke, Cak? Memang daripada kecil. Oh, memang daripada kecil lagi memang orang panggil saya Cak sebab dia berdasar orang kata apa berasal daripada perkataan abang besar. Dia pendek tu jadi Cak. Besar jadi Cak. Okey. Nanti baru faham. Nama manja lah. Faham. Nama manja lah. Nama manja lah. Kalau anda ada nama manja lain, apa kata komen sekarang dekat Facebook Live Sembang Sahur TV3. Komen banyak-banyak bagi tahu nama manja apa-apa. Lepas tu jangan lupa juga terus tengok kita punya Instagram, follow Sembang Sahur TV3. Hari ni kita punya tajuk sangat-sangat menarik. Oh, dia punya starting sasa menarik tu dah risau dah. Tapi dia rasa dia tahulah pasal apa Aziz nak cakap. Okey, pasal apa Daya? Aziz selalu cakap, Daya, Aziz rasa Aziz nak bertaubat, Daya. Betul ke pasal taubat, Aziz? Bukan. Aziz selalu cakap macam tu? Ya, Aziz selalu cakap macam tu. Aziz Subhanallah. rasa Aziz nak bertaubat. Maksudnya kat situ dah nampak niat dia bagus. Mungkin anda kat rumah pun semua rasa macam, saya pun banyak benda, saya rasa banyak khilaf, banyak dosa. Aku confuse bila aku cakap macam tu. Ada. so
rasa nak bertaubat. Jadi hari ini topik kita betul ke Cak? Kita nak cakap pasal Taubat sementara. Okey, kita tahu taubat memang sentiasa, pintu taubat sentiasa dibuka. Betul. Kan? Allah SWT menerima taubat setiap insannya. Kan? Ada syarat-syaratnya lah, ada cara yang kita perlu buat. Tapi bila kita dengar pasal taubat sementara ni, apa sebenarnya maksud dia, Cak? Okey, sebenarnya macam ni, Haziq, Daya dan juga sidang penonton sekalian. Bila mana kita sebut tentang taubat sementara, ianya kebiasaannya lah dia berlaku waktu mana dalam bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan ni lah tiba-tiba orang semua jadi nak bertaubat dan nak kembali kepada Allah. Kan sebelum ni mungkin sebelum mana datang bulan Ramadan ni geng kelab mungkin geng kelab malam, mungkin juga kaki minum, mungkin juga orang kata apa suka mencederakan isteri dan sebagainya. Kita tahu banyak dosa. Tetapi bila datang bulan Ramadan, tambahan pula dalam bulan Ramadan ni, syaitan-syaitan telah dibelenggu ataupun digari. Pada saat tu dia akan rasa hadirnya rasa untuk taubat ataupun nak kembali kepada Allah tu dengan lebih mudah. Tapi kebanyakan daripada kita, masyarakat yang kita tengok secara umum lah, kebanyakannya dia cuma bertaubat hanya dalam bulan Ramadan. Habis saja bulan Ramadan Jadi balik. Yang tu yang kita nak tekankan tu. Ya, tapi Cak ada juga orang cakap macam tapi sekurang-kurangnya dia ada perasaan nak bertaubat daripada tak ada langsung. Itu pun satu juga. Tapi bila mana kita walaupun dia ada rasa nak taubat sementara, tetapi ia tetap tak bertepatan dengan maksud sebenar taubat. Itu kalau kita tahu taubat nasuha tu adalah taubat yang kita kena tinggal. Dia syarat-syarat taubat nasuha tu kan, kita kena tinggalkan selama-lamanya dosa yang dilakukan, kita berazam takkan melakukan kembali sebagainya, menyesal dan sebagainya. Jadi bila mana dia melakukan pun hanya sementara, maka probability ataupun kebarangkalian dia nak melakukan semula tu cukup besar. Jadi kita kena dengan taubat nasuha. Faham. Tapi macam mana pula masa taubat tu, Cak? Yes. Kan, masa dia bertaubat tu berdoa betul-betul, terimalah taubatku ini, aku tak nak buat dosa ni lagi. Tapi dalam hati tu, terfikir macam, nak buat lagi lah lepas ni. Itu Lepas ni boleh taubat lagi. Sebenarnya ini pun sama juga dengan ada seorang sahabat Nabi pernah jumpa dengan Nabi. Dia tanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, aku ni melakukan dosa dan aku nak bertaubat." Nabi kata apa? "Silakan taubat." Tapi dalam yang sama juga, sahabat Nabi ni kata apa? "Tapi ya Rasulullah, aku takut aku akan melakukan kembali dosa yang aku lakukan." Nabi kata apa? "Bertaubat lagi." Lepas tu dia kata, "Kalau aku dah bertaubat pun, tapi aku rasa lagi nak buat macam mana Rasulullah? 3 kali lah." Nabi kata apa? "Bertaubatlah lagi." Bermaksudnya apa? Pintu taubat Allah ni maha pemaaf, maha pemurah, maha pengasih. Kita bertaubat anytime, Allah akan tetap terima. Dengan syarat kita benar-benar menyesal dengan dosa yang kita lakukan. Baik, jadi kemungkinan orang yang mungkin anda rasa takut macam bertaubat macam alah acah-acah je ni. Betul. Sekejap je nanti buat balik. Macam yang yang Cak ceritakan tadi, tak apa. Taubat lagi sampailah betul-betul boleh stop. Sebab ada satu perkongsian yang mengatakan bahawa sebenarnya setiap daripada umat Islam dia wajib bertaubat setiap hari. Setiap hari. Sebab Nabi SAW sendiri setiap hari 70 kali bertaubat pada Allah. Manusia paling mulia. Nabi tak ada dosa. Tak ada dosa. Yo. Nabi setiap hari 70 kali bertaubat pada Allah dengan cara istighfar. Jadi kita ni yang rasa diri kita acah-acah baik, acah-acah alim ni, lagi banyak pada tu kita kena bertaubat. Sebenarnya konteks taubat ni sangat besar. Betul. Kita nak cerita pasal taubat daripada dosa-dosa ataupun taubat daripada kelakuan kita. Sebenarnya kita akan bercerita dengan Cak kejap lagi. Tapi sekarang ni kita nak pergi melawat keluarga Allahyarhamah Ustazah Syadia, di mana kita ada revisit keluarga kita tengok macam mana keadaannya. Jadi apa kata kita saksikan sama-sama. Jom. Pemergian pendakwah dan penceramah bebas Ustazah Syadia Abbas pada 5 April lalu cukup memberi kesan kepada ahli keluarga dan para pencinta ilmu agama. Suami arwah Ustaz MK Azman berkongsi kisah kehidupan beliau sekeluarga tanpa kehadiran teman hidup dan ibu buat anak-anaknya. Sesak kata ingat Pak Arwah. Bangun pagi teringat arwah. Setiap masa, setiap hari lah. Teringat. Sebab tu bila nak rawat perasaan rindu tu saya pergi kubur lah. Pergi kubur, baca tahlil semua tu. Balik serga sekali. Anak-anak ni tahu di mana perginya mak dia. Kesudahan mak dia. Dimandikan, dikafankan, dikebumikan. Oh, dia tahu. Sekurang-kurangnya dapat merawatlah kedukaan dia tu. Sampai hari ni anak kecil tu tak tanya mana pergi.
Saja nak test dia, mana Mama? Mama tidur. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Mustahil lah kalau kata saya tak menangis. Mustahil lah kalau kata saya tak sedih. Dengan keadaan Ustazah ni, makan minum kena sendirilah. Kena masak sendiri, kena pergi kedai sendiri, kemudian semua sendirilah. Semua mama macam itulah. Saya lah mama, saya lah papa untuk pastikan emosi ketiga-tiga anak saya ni stabil. Dengan sebutan rayaan tu saya pun tak pasti macam mana, sekadarlah. Cuma tahun ini kena berazam lebih sikitlah sepanjang habis Ramadan ni dapat khatam Al-Quran dan pahalakan bacaan itu pada arwah lah. Di bulan Ramadan ini, Ustaz MK Azman bersyukur keluarga arwah isterinya yang tinggal berhampiran dapat meluangkan masa menguruskan keluarganya. Family ni alhamdulillah mereka menemani kami lah sepanjang musim PKP ni, dapat mengurangkan rasa kesedihan anak-anak lah, supaya anak ni dia melihat wajah-wajah yang besar mereka ni seperti mak dia. Sebagai menghargai arwah ni, saya cubalah untuk menghimpun segala koleksi doa-doa yang telah arwah telah sampaikan dan saya akan sharekan supaya semua dapat beramal. Kru Sembang Sahur berkesempatan menziarahi dan meringankan bebanan keluarga arwah Ustazah Syadia dalam waktu Perintah Kawalan Pergerakan. PKP ni pun hikmah ni ialah kami dapat himpun bersama, dapat masak sama-sama, dapat solat sama-sama, dapat puasa sama-sama, dapat bertazkirah sama-sama. Sehingga saya tazkirah yang terakhir saya bagi dia ialah tentang kematian. Tentang kematian, tentang alam mahsyar. Sebab saya sempat khatam satu buku berkenaan dengan pengembaraan mahsyar. Saya cerita tentang hal tu pada dia, dia seronoklah, dia suka dengar. Selesaikan masalah kita di dunia, insya-Allah di akhirat kita selamat. Jadi jangan tunggu di padang mahsyar. Tunggulah selesaikan semuanya di dunia. Insya-Allah kita akan jadi orang yang paling bahagia dunia dan juga akhirat. Allahyarham Ustazah Syadia Abbas meninggal dunia pada jam 5.05 pagi disebabkan sesak nafas. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal Dia alamin. pemergian yang saya rasa dirindui dan dicemburui ramai sebab mengikut apa yang saya tahulah, kenal-kenalan semua, katanya Ustaz Syahdiah ni memang orangnya sangat bersahaja. Betul, dia baik sangat dia menyenangkan, sangat lembut. Jadi peninggalan beliau itu ya yang apa orang kata Cak akan dibawa sampai ke akhirat, sebab kata suka tinggalkan pesanan dan juga ilmu-ilmu. Semua ilmu itulah yang penting kan, sebab Nabi sendiri kata 3 benda yang akan dibawa oleh seorang walaupun dia sudah meninggal, salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Banyak ilmu Ustazah bagi kepada kita. Betul. Dan itulah yang insya-Allah yang kita akan sama-sama amalkan untuk saham pahala Ustaz Siddiq. Ustaz. Alright, kembali kepada kita punya topik hari ni, iaitu taubat sementara. Macam tadi Cak cakap, kita kena taubat setiap hari. Betul. Tapi kenapa dalam bulan Ramadan kita kena ekstra taubat? Kita kena ekstra, kita kena bagi lagi. Dia kena ekstra dalam bulan puasa ni sebab apa? Tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton sekalian, ada hadis Nabi SAW pernah menyebutkan berkaitan dengan pada suatu hari Nabi sedang naik mimbar waktu mana untuk baca khutbah Jumaat. Tiba-tiba sahabat Nabi dengar Nabi mengaminkan sebanyak 3 kali. Tanggal pertama, amin. Tanggal kedua, amin. Tanggal ketiga, amin. Lalu selepas mana dah selesai solat Jumaat tersebut, sahabat bertemu dengan Nabi tanya, wahai ya Rasulullah, apakah yang kamu aminkan tu? Kami dengar. Nabi kata apa? Sewaktu mana aku sedang menaiki tangga mimbar, datang malaikat Jibril pada aku dan mendoakan 3 perkara. Dan salah satu doa yang dibacakan oleh malaikat Jibril adalah, celakalah bagi orang yang mendapati Ramadan namun sesudah Ramadan dosanya tidak diampunkan Allah. Nabi mengaminkan doa malaikat Jibril. Allahu Akbar. Jadi kita tak nak masuk dalam golongan yang dicelakakan, sebab itulah kita kena tambah dan tingkatkan lagi taubat kita dalam bulan Ramadan khususnya, insya-Allah. Kena sungguh-sungguhlah cerita ni. Tak boleh buat separuh jalan. Betul. Macam aku rasa aku nak minta maaf hari ni tak pula. Okeylah, tu dah taubat, tak boleh macam tu lah Cak kan. Sebab tu kita nanti nak cerita lagi apa beza taubat sementara dengan taubat nasuha. Itu kita akan bincangkan dulu. Sebab taubat ni tak boleh nak buat main sebenarnya. Kita kena betul-betul
betul-betul bagi kita kena betul-betul menyesali dengan apa kesalahan yang telah pun kita lakukan. Mungkin juga Cak ada cara-caranya bagi mereka yang rasa macam bertaubat tapi selalu rasanya insya Allah mesti repeat balik punya. Mungkin ada cara-cara macam mana kita nak istiqamah supaya kita tak ulang perkara yang sama, dosa yang sama. Dia sebenarnya banyak Daya, Aziz, yang diajarkan oleh para ulama kepada kita. Dan salah satulah benda ni yang memberikan kesan kepada Cak sendiri juga. Dulu Cak ni pun ada tak benda-benda yang jahat kita buat? Tahu. Ya, tahu kan? Dia nak buka Dah kan? nak cakap Cak, dah tak nak cakap Haziq pun dia tak nak cakap. Tapi tak apa Cak, teruskan saja. Jadi Kenapa mesti masuk? Oh ya Allah, tersebut. Okey. Jadi salah satunya yang dikatakan oleh ulama adalah kita meninggalkan dosa tersebut selama 40 hari. Cuba untuk istiqamah 40 hari tinggalkan dosa yang kita lakukan. InsyaAllah akan berlalu. InsyaAllah dia akan mengubah diri kita sedikit demi sedikit. Macam mana solat lah. Solat kalau kita nak belajar untuk solat, tu nanti kita sembang lah. Kita dengar tu banyak lagi kita sembang. Panjang sama juga macam baca Al-Quran, satu hari satu page. Kita cuba. Lama-lama nanti 2, 3, 4. Haziq berapa page dekat Haziq? Ya, Haziq setiap Hari khatam. waktu solat akan baca satu muka surat. Alhamdulillah. InsyaAllah. Alright. Itu antara carangan-carangannya. Ada banyak lagi carangan yang nak diberikan oleh Cak kejap lagi. Kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam Sembang Sahur. Amai-amai jom tonton Sembang Sahur, rancangan ilmuwan di bulan Ramadan. Setulus ikhlas hanyalah di TV3, kisah menarik hiburan untuk semua. Sembang Sahur TV3. Amai-amai jom tonton Sembang Sahur, rancangan ilmuwan di bulan Ramadan. Setulus ikhlas hanyalah di TV3, kisah menarik hiburan untuk semua. Sembang Sahur TV3. Ya, Sembang Sahur bersama dengan kami hari ini bercerita mengenai taubat sementara. Itu adalah first time kot saya dengar sebenarnya taubat sementara ni. Biasa kita dengar taubat nasuha. Yes, betul. Tapi taubat sementara ni memang ada, Cak. Dia sebenarnya tak ada istilah taubat sementara ni, dia lebih kepada merujuk kepada kita melihat kelakuan kita lah yang bertaubat. Tak, orang kata apa, tak mau nak bersungguh-sungguh ni. Hanya sekadar ada tarikh sekian-sekian ataupun ada masa sekian-sekian baru bila ada benda nak buat, bila ada benda macam nak ada rezeki. Ada satu lagi masa, bukan hanya sekadar Ramadan, ada satu lagi masa yang ramai orang buat taubat sementara ni. Waktu bila mana ni? Waktu zaman sekolah dulu. Ada buat qiyamul lail malam-malam, ingat? Waktu tu lah menangis, ya Allah, aku bertobat dosa aku. Lepas tu minggu depan buat balik. Dia bila ada kawan-kawan, bila ada orang, mulalah nak berubah je tu. Tapi kan, kita ada seorang tetamu yang bersama dengan kita ini di Sembang Sahur. Anda nak tahu tak siapa? Jom kita saksikan video ini. صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤكم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مغمقون وجعلنا من بين أيديهم. Janganlah kamu baik-baik. Qala Allah Ta'ala fi Al-Quran Al-Karim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz zann. Inna ba'da zanni. Wa la Okey, Cik. Yap, itu dia tetamu kita hari ini yang datang bersama dengan kita. Memang sangat dikenali sebagai seorang pengarah yang sangat hebat, pelakon yang sangat hebat. Jadi hari ini bersama dengan kita Erma Fatimah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, kalau macam Dayu Luqman ada nama panggilan mesra kita Cak. Macam Kak Irma kita Mok Chun. Itulah tadi dengar ada bunyi-bunyi macam orang Kedah. Orang Kedah. Bolehlah masuk next Macak. Saya promote terus. Sebab kalau Irma dia tak cakap Kedah, tapi bila dengar dari situ dia terus terjadi macam Mak Cun dah ni. Allah, jangan tak. Tapi kita keluar aura Mak Cun tu, kita keluarkan. Kita keluarkan aura Mak Cun tu hari ini. Sebab hari ini kita nak bercerita pasal taubat sementara, Emma.
Tadi Kenapa panggil saya? Adakah muka saya ni seperti orang yang bertaubat sementara? Tak berniat begitu, tapi mungkin Haziq dia rasa bertaubat dia jauh daripada kita. Kan? Ya. Bukan, sebab kita tengok kadang-kadang Kak Irma buat cerita ramah, cerita-cerita mengenai taubat. Kita tengok ada cerita-cerita kita tengok, cerita tu buat kita menangis, menang adu glass screen. Allah. Okey, tapi hari ni mungkin kita nak bercerita dulu mengenai situasi yang pernah berlaku kepada Kak Irma. Iaitu mengenai anak Kak Irma sendiri. Okey. Iaitu anak ketiga Kak Irma, Ahmad Ya, Ahmad Aifin. Kan, yang sebelum ini telah pun dimasukkan ke penjara. Kan, dan Kak Irma berkongsikan mengenai perkara tersebut dekat social media. Ya. Secara terbuka. Ya. Jadi mungkin Kak Irma boleh ceritakan sedikit bagaimana kekuatan Kak Irma mendapatkan kekuatan untuk kongsikan mengenai anak Kak Irma sendiri yang masuk ke penjara dekat social media untuk orang ramai. Cerita macam mana dapat kekuatan tu? Seorang mak. Yalah, tak semua hidup itu ada nikmat yang Allah bagi pada kita. Kadang-kadang sesuatu yang keburukan itu juga satu nikmat untuk kita. Untuk kita faham tentang qada dan qadar dan keredaan itu. Untuk kita belajar tentang sabar dan sebagainya. Jadi sebenarnya apatah lagi dalam situasi saya seorang ibu angkat. Jadi anak-anak itu semua adalah anak-anak yang bukan anak kandung, anak angkat. Tetapi bagi saya mereka itu adalah anugerah dan amanah daripada Allah yang saya kena selesaikan dengan sebaik-baiknya. Kita dah bagi diorang pelajaran, kita dah bagi diorang agama, kita dah bagi diorang kasih sayang dan pilihan untuk hidup, pilihan untuk masa depan mereka ada di tangan mereka. Tidak ada siapa pun yang boleh tolong. Makanya ketika dia masuk ke dalam penjara itu adalah ketika dia bukan bersama saya. Ketika itu dia balik kepada keluarga dia. Dan saya dapat tahu dan kami yang menjenguknya setiap kali di penjara dan abang-abang dia yang pergi ke penjara jumpa dia. Malahan masa dia keluar pun yang bermain di dalam kepala dia ketika itu adalah adakah saya akan terima dia balik. Sebab ketika benda berlaku adalah ketika dia dah tinggalkan saya. Sebenarnya. Dan apabila saya mengambil anak-anak ni, yang pertama yang saya harus berdepan dan bersedia adalah untuk kehilangan mereka. Dan apabila dia kembali kepada keluarga dia ketika itu memang sakit kerana saya bela dia daripada dia baby. Daripada lahir daripada lahir. Bukan daripada umur dah besar daripada lahir. Yang membezakannya adalah saya tidak lahirkan dia. Selebihnya saya menjaga dia seperti anak. Dan apa kehidupan saya hari inilah juga untuk mereka. Dan ini adalah mana besar yang saya harus terima daripada Allah untuk saya persiapkan mereka sebelum saya mati. Maknanya saya siapkan everything supaya apabila saya mati mereka tidak tersiksa, mereka tidak merempat di tepi jalan. Itulah yang saya perjuangkan sehingga ke hari ini. Jadi kita dah bagi segala-galanya apabila dia kembali kepada keluarga sana. Hancurnya hati itu hanya Allah yang tahu. Dan ketika berlakunya benda itu ketika dia di sana juga. Dan of course saya marah dan kecewa. Tetapi anak saya pertama, kedua, ketiga itu adik-beradik. Jadi takkan saya nak pisahkan. Dan apabila hari dia keluar tu, dan dia beritahu saya beberapa minggu sebelum dia keluar yang bermain igauan dalam kepala dia ada siapa yang akan ambil dia untuk jaga dia balik. Adakah Kak Irma ambil lagi? Dan saya terima dia balik. Allah. Masya-Allah. Tu dikatakan macam mana ruang kemaafan dan juga kasih sayang yang cukup besar. Maksudnya ada terlintas sedikit tak masa tu terfikir-fikir macam patut aku ambil ke ataupun mungkin nak kembali ke keluarga dan sebagainya, macam mana Kak Irma? Dah tak ada apa macam mana? Dalam hidup saya ni yang paling berharga dalam mereka. Jadi ketika saya marah, memanglah saya akan kata saya takkan bagi dia jejak rumah saya ketika dia keluar dan saya kata saya takkan tengok muka dia lagi. Tetapi apabila berlaku benda itu, kasih sayang saya lebih besar daripada marah saya. Kasih sayang saya lebih besar daripada kekecewaan saya. Dan mungkin ini dugaan Allah pada saya. Saya harus menghadapi kerenah mereka
untuk Tuhan membawa saya ke satu makam mungkin ke satu tahap kesabaran, dan saya terima ini sebagai satu dugaan daripada Allah lah. Oh, jadi kalau kita dengar Cak cerita Kak Irma Fatimah mengenai situasi anak angkatnya, sedih sebenarnya kalau kita dengar. Tapi itulah Zee, bila kita sebutkan tentang kan kasih saya tadi, saya tertarik dengan kata-kata Kak Irma mengatakan bahawa kasih sayang ni dia akan mengatasi kemarahan. Sedangkan kalau manusia sendiri boleh merasakan bahawa kasih sayang manusia itu mampu untuk menangkis kita punya kemarahan, apatah lagi kasih sayang Allah. Yang tu yang kita nak tarik dengan tajuk kita pada hari ini tu. Pasal taubat tu. Jadi mungkin Kak Irma, anak angkat Kak Irma Ahmad, mungkin ada cerita Kak Irma yang dia menyesal dengan segala perbuatan dia. Dia nak bertaubat dengan apa kesalahan yang dia buat. Ada tak ada cerita Kak Irma? Kira heart to heart. Budak-budak ni bila dia buat jahat memanglah dia bertaubat. Itu memang saya janji manis semua tu memang selalu dengar dah lah. Anak-anak memang buat salah je. Anak-anak memang itulah kan, betul tak? Kalau dia buat nakal, dia buat silap, dia mesti akan minta maaf dan dia berjanji takkan buat lagi sampai mati kononnya. Terasa lah. Aziz terasa. Saya Semua terasa. Anak-anak ini kan. Itu anak-anak. Anak-anak janji dia kepada ibu dia. Betul. Yang dia takkan buat lagi, dia dah menyesal. Selalunya orang bertaubat sementara ni, istilah taubat sementara ni berlaku apabila kau dalam keadaan kritikal. Kau ditangkap polis, kau kena duduk dalam penjara, kau kena pukul dengan orang, kau akan terfikir untuk aku takkan buat lagi. Aku takkan buat lagi. Apabila kau dah terantuk baru kau tergadang. Betul tak? Itulah ketika taubat itu datang. Dia taubat tu jarang datang waktu kau solat. Dia bila buat salah. Sebab waktu solat kau nak cepat habis. Gedung nak assalamualaikum, nak cepat habis. Asal syarat solat je selalunya. Tetapi taubat dalam solat itu datang, saya percaya dia datang kepada orang tertentu saja. Betul. Taubat sementara itu wujud ketika kau terkena sesuatu, malapetaka, musibah. Ketika itulah taubat sementara itu datang. Atau ketika kau buat silap, kau kena tangkap oleh mak bapak engkau atau polis atau sebagainya, ketika itulah taubat sementara itu timbul. Tetapi taubat bersama Allah itu dia tidak ada istilah taubat sementara. Taubat sama Allah itu adalah taubat satu janji akur yang kita kena bagi dan itu betul-betul datang daripada jiwa kita. Dia tak boleh pretend. Dengan mak, dengan ayah, dengan kekasih, dengan suami, dengan isteri kita boleh tipu. Kita boleh taubat depan dia, tipu-tipu, berlakon, tak ada masalah. Ya, berpura-pura boleh dengan dia. Tetapi dengan Allah, macam mana kita nak berlakon? Tak boleh. Tak boleh, kita susah nak berlakon. Seorang pelakon kita yang hebat pun tak boleh berlakon. Tak boleh, saya pun tak boleh nak berlakon dengan Allah. Betul. Saya cuba jugalah. Macam nak nangis-nangis, nak dapat simpati pada Allah kan. Supaya dapat itu. Tapi kita tahu kita tipu. Betul-betul Kak Irma. Dia macam mana ni lah kisah Firaun. Kan dia kan sebelum dia nak last kali kena sebut kan, dia kata Allahu Rabbi, dia kata Allah Tuhanku, tapi Allah tak terima taubat. Sebab apa waktu tu dia tutup? Sebab dia cuma taubat pada saat macam Kak Irma kata waktu nak genting, waktu terdesak. Itu adalah satu cerita yang sangat kena dengan tajuk kita, taubat sementara. Bila dah susah macam Kak Irma cakap tadi, bila kau dah betul-betul memerlukan, masa tu memang dah tak tahu nak buat apa, masa tu lah bertaubat. Masa tu baru kita ingat Allah. Itulah taubat sementara. Allah mak. Allah mak. Betul tak? Betul tak kalau Allah mak. Kalau sakit ke mak? Tolong mak, Allah kena pukul rotan kat penjara pun kan. Mesti mak atau Allah. Tu je. Tak pernah lagi bapa. Belum bapa dia tak sebut. Bapa kalau kau bertobat betul-betul boleh cakap kau ni tak betul lagi ni. Jadi tu dua tu. Jadi selalunya begitulah keadaan. Alright, sebenarnya best kita dengar cerita Irma Fatimah hari ni. Tapi kita kena relax dulu. Kita macam tarik nafas tu, fikir dulu apa lagi yang patut kita bertaubat ni. Banyak sangat dosa rasanya. Lagi bila cakap depan mak berlakon, alamak. Mak saya tengah tengok ni, tak mak dia tak berlakon tau. Solat pun kita minta taubat dengan Allah pun kita kadang-kadang muskil tau. Sama ada taubat tu memang betul-betul ikhlas daripada hati saya. Hingga ke hari ini saya sendiri tidak yakin dengan taubat saya. Ya, cakap pasal yakin dengan taubat ni, kejap lagi kita nak borak pasal yakin dalam taubat kita. Kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini dalam Sembang Sahur. Amai-amai, jom tonton Sembang Sahur, rancangan ilmuwan di bulan Ramadan. Setulus ikhlas hanyalah di TV3, kisah menarik, hiburan untuk semua. Sembang Sahur TV3. Amai-amai, jom tonton Sembang Sahur, rancangan ilmuwan di bulan Ramadan. Setulus ikhlas hanyalah di TV3, kisah menarik di bulan Ramadan.
Sembang Sahur TV3. Kembali dalam Sembang Sahur 2020. Pada kali ini, terima kasih kepada sidang penonton sekalian kerana masih lagi setia bersama dengan kami dalam Sembang Sahur pada hari ini. Kita bersama dengan Haziq, kita bersama dengan Daya dan juga kita bersama dengan Erma Fatimah pada hari ini. Membincangkan tajuk tentang Taubat sementara. Tadi sebelum kita berehat, Daya, Emma Fatimah ada cerita pasal ragu-ragu, tak yakin dengan taubat. Kan? Jadi bila Emma Fatimah rasa perasaan yang macam ragu-ragu, tak yakin dengan taubat tu, adakah macam tak apalah nanti jelah taubat? Ada tak rasa macam kita postponekan taubat? kita postpone ke taubat? Taubat pada Allah lah ni. Ke taubat pada orang? Taubat pada orang kita memang taubat pada orang kita boleh, tak ada hal. Taubat daripada orang walaupun kita tak yakin kita akan buat lagi pun kita boleh cakap kita taubat. Kan macam anak yang bertaubat kepada mak dia dah buat satu kesilapan, dia kena tangkap. So dia cakap, saya minta maaf, saya bertaubat, saya takkan buat lagi. Dia boleh tipu. Sebab dia tahu dia menipu dengan manusia kan. Tapi bila kita bercakap dengan Tuhan, bila kita berjanji, berikrar pada Allah itu adalah satu ikrar yang harus datang daripada hati kita. Kan bila saya, contohnya yang paling lah, kita cerita pasal taubat, tak mau tinggal solat lah. Ya, betul lah. Itu yang paling selalu lah. Kita tak mau cerita yang besar-besar punya dosa ni. Yang tu je. Kita cerita pasal solat je, very simple. Itu ibadat. Kau buat, kau tak buat, orang tak tahu. Antara kau dengan Allah je. Kan betul tak? Itu, tetapi kalau kita tinggal, kita dosa. Dan apabila kita berdosa, kita kena minta ampun pada Allah. Kita kena bertaubat. Yang aku tidak akan tinggal solat. Tapi kau boleh tinggal immediately after that. Lepas dah bertaubat tu. Lepas dah bertaubat ni, bukan ya nangis kodon-kodon sebab kau sedar yang kau tak solat. Tetapi lepas tu, kalau ada benda yang sibuk-sibuk sikit, kau terlanggar solat, tak apalah. Satu je. Wah. Satu je. Perasaan manusia punya perangai ni saya pun buat macam tu. Kadang-kadang saya tersasul juga ke arah tu. Yang sejenis yang kalau tidur, alamak, tak boleh bangun, tak boleh bangun. Subuh yang paling subuh mulai ni adalah dua benda dugaan ni bulan puasa ni. Nak bangun pukul 2, tidur pun belum tentu dapat tidur pukul 10. Kita tidur pun pukul berapa, nak bangun pukul 2, pukul 3 nak buat qiyam mulai. Mula-mula memang okey lagi, tahajud boleh jalan, taubat boleh jalan, masuk subuh ni. Allah. Sebab dia dah penat ni. Tahajud tu masih semangat lagi sebab baru bangun. Tapi masa nak bangun, nak pergi bilik air, ambil uduk tu, itu antara nak kautim macam mana ni? Nak kautim tu. Dia masih boleh try kautim dengan Allah tau. Alah, semalam dah buat dah. Hari ni dah siap. Satu hari je. Lagi 10 Ramadan lah. 20 hari tu dah buat, tak tinggal. Satu hari je. Penat gila ni. Allah faham. Setan pun kata Allah faham. Tak apa. Tidur. Allah faham. Kau pun akan terima. Ya, betul. Allah faham. Solat tak boleh paksa. Kan? Kita pun menggunakan kaedah-kaedah kita sendiri. Hujang sendiri. Padahal si setan ni yang tengah cakap, tak apa, Allah faham. Betul, Allah faham. Kita tak boleh paksa. Nanti kalau paksa, penat macam mana kita nak khusyuk. Betul? Kita tidur. Kita tosah. Dan benda tu berlaku. Benda tu berlaku. Saya bercakap based on my pengalaman. Saya tak kata saya mulia. Saya tak kata saya suci. Ada waktunya saya tersasul juga. Saya punya solat tu. Terlepas juga. Manusia tak lari daripada kesilapan. Ya, saya tak nak dah duduk kat sini, saya kata, wah, saya semayang 5 waktu, tak tinggal dak. Ada waktu terlepas juga. Tapi dia tak boleh kata apa sebab dia sendiri pun selalu macam tu juga. Hari ni hari pengakuan semua ni. Bila kita terlepas, kita sedar, katalah kita terlepas subuh. Zuhur tu kita masih belum sedar lagi sebab zuhur panas. Dia akan datang nikmat nak taubat tu maghrib, isyak atau tengah malam. Sebab waktu tengah hari tu dia susah sikit nak rasa sedih tu. Sebab panas dan sebagainya, siang tak sunyi. Sebab itu ulama-ulama dia suka malam. Sebab dia bersunyi, dia berkhalwat dengan Allah. Waktu malam tu is the best time. Jadi bila malam lepas isyak ke apa tu, baru kau sedar tau, tadi aku terlepas subuh. Mana tak komplit wuduk solat kau hari ni. Baru, ya Allah, minta ampun ya Allah, besok aku tak nak buat lagi dah, aku tak nak buat lah, aku janji. Kau akan janji tu kan. Tetapi lepas itu kau akan sedar, kau boleh tak menepati janji kau pada Allah? Janji pada Allah itulah janji yang selalu kita mungkiri, yang Allah terima dan Allah percaya pada janji manusia ni. Selalu kita tipu.
bagaimana kita menghadapi pula manusia yang berjanji pada kita, yang tipu dan tipu dan tipu. Apatah lagi orang itu adalah anak kandung kita, atau anak atau suami kita, atau isteri kita, atau orang yang kita sayang. Bagaimana kita nak terima janji yang dia sentiasa mungkiri? Adakah dia mungkir, kita marah, kita buang dia? Tak kan? Kalau Allah buang kita, apa nasib kita? Betul. Macam mana Cak dengan cerita Irma Fatimah tadi? Dia sebenarnya kan, kalau kita tengok balik, memang kebaikan dengan solat, dia bila mana, dia macam inilah, simple. Bila kita nak jadi baik, ujian time tu lagi kuat daripada time kita jadi jahat. Setan tak? Oh, setan. Memang setan betul tu kak. Jadi sebab tu setan pun ada ranking dia tak? Ada ranking. Dia ada ranking dia. General dia pergi kat orang yang baik-baik tu. Cak Aziz. Macam Cak baik kan? Solat tak tinggal Cak. Betul. Tapi aku dekat dengan Cak sekarang ni. Terkawal lah. Aku dekat. Maknanya setan besar tu ada ni. Sebab tu kalau kita tengok kan, ada pernah berlaku dalam zaman sebelum Nabi datangnya Nabi Muhammad, ada seorang ni ahli ibadah yang beribadah selama 100 tahun. Tapi disebabkan sebelumnya dia terikut dengan hasutan syaitan, yang syaitan pada asalnya suruh minum arak saja, dah sekali dia melakukan zina, dia membunuh orang, dan pada penghujungnya dia murtad pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu akbar. Allah. Setelah bertahun setelah bertahun beribadat. Bertahun beribadah. Salat itu beribadah hanya kerana apa? Sebab dia jadi baik, lagi kuat dugaan syaitan yang dihantar lebih berpangkat general, maka pada saat itu dia pun akhirnya hanyut. Ya, bab kata pepatah, nak jadi baik tu susah. Susah. Jadi jahat senang tak? Nak jadi baik susah. Macam contohnya duduk sebelah ni kata cantik baju je ni. Susah kan kita nak puji? Betul. Ataupun kita buruk betul perempuan ni pakai baju ni. Senang. Itu senang. Itu lagi kena. Itu senang. Itulah yang cuba kita untuk hindar dan elakkan. Tapi macam bila tengok macam video VT kan, bila bulan puasa terutamanya, dia kadang-kadang bila kita ramai-ramai, kalau kita solat jemaah, dia lagi semangat. Dia kalau seorang je, nak ke kita malam ni rehat sikit ke malam ni? Kalau seorang je dah start, bahaya. Tapi kalau seorang mengajak, seronok. Jadi macam Irma Fatimah sendiri kalau kat rumah macam dengan anak-anak tu macam mana cara cubaan tu ada. Ada juga. Cerita sikit. Ada tak yang lari masa lepas jemaah? Budak punya cubaan. Setan-setan ni lah ni. Mana setan punya hasutan ni Cubaan-cubaan. Nanti ada juga Yelah, kita fikir mak yang kena ni, mak yang kena hasutan tu. Okey, sebelum puasa. Okey, kita kata kita solat maghrib lepas buka. Makan kuih dulu, terus solat. Tak boleh. Alah, lapar lah. Kita makan dululah, nasi dulu, lepas tu baru kata. Okey, tak apa, fine. Bagi Chan, sebab takut nanti kan masa solat, Allah, nasi asam pedas ke apa benda kan tak kusuk pula. Okey, tak apa bagi Chan. Buka dulu, lepas tu solat. Nak menunggu kumpul tu. Nak menunggu kumpul tu, lepas dia dah makan, dia turun bawah, dia nak buang air besar, dia nak itu dan ini. Ada saja alasannya. Jadi nak panggil tu. Lepas tu bila tarawih, kita punya tarawih adalah Yasin, surah dia. Sebab dia macam kita sedang tengok dekat skrin sekarang ni, akak duk mengajar dengan sambil tazkirah mengajar Quran ni memang tiap-tiap malam buat. Sebelah petang. Pukul 6.30 dia orang kena kumpul. Pukul 6.30 wajib kumpul dan baca Quran. Baca Quran dengan ratib al-haddad. Dia kena buat sebelum berbuka. Sebab waktu sebelum berbuka adalah waktu yang paling afdal untuk kita baca Quran, berzikir dan minta doa. Itu adalah waktu doa-doa yang dikabulkan. Jadi mereka dipaksa. Bukan atas kerelaan hati ditetapkan bahawa 6.30 bukan di bilik, di depan hall, di depan mata saya. So saya boleh nampak. Bukan kalau bilik dia bertipu. Dia buat, ratib buat, zikir buat. Depan, kalau kat depan saya dia tak boleh buat. So bila tarawih kita buat 8 saja tarawih. Sebab saya tak nak bagi diorang susah, tak nak bagi diorang rasa rimas atau penat dan nanti diorang akan elak lagi susah. So kita buat 8, cuma surahnya adalah Yasin. Baik, panjang sikit. Sebab Aifin walaupun dia duduk dalam penjara, namun dia hebat, dia hafal Yasin. Jadi dia imam. Maka dia kena buat Yasin setiap hari. Yes. Dan selain daripada Yasin untuk kami, adalah Yasin itu adalah untuk diri dia sendiri. Baik, okey. Sebab itu saya tetapkan supaya Yasin, supaya dia didampingi Yasin setiap hari untuk dia. Amin. Ya, dia baca kan. Jadi kami di belakang ni menumpang. Okey, ini cerita tentang macam mana nak training dipaksa untuk bersama-sama membuat amalan yang baik lah kan. Sekarang ni nak tanya juga, ada yang kena paksa masak tak? Sebab kita ada nak tunjuk sikit ni. Pernah dengar tak Cak Bang
Cak Baang. Baang tahu lah. Baang tahu lah. Bukan. Oh, kenapa Mak Chun tahulah Baang. Tapi ni Baang atau Baang. Cak Baang ni dia sebenarnya ni DZ sebenarnya. DZ daripada Thailand. Dari mana? Daripada Thailand. Oh, daripada Ang selalu daripada utara. Betul. Okey, apa kata kita tengok sikit macam mana tengok. cara nak buat? Ya, Cak Baang. Mana tahu esok Resepi ke? resepi. Mari kita Nasib tengok. baik belum apa ni dah buka puasa. Ya. Hai guys, so sembang sahur kali ni Ari nak buat air yang tengah viral. Dessert Thai iaitu air cabang ang. Cabang ang ni dekat mana-mana je ada. Dekat bazar, dekat mana-mana lah jual sebab sekarang ni tengah famous gila air tu. So first, Ari panaskan air dulu untuk kita buat sirap. Sirap dia. Brown sugar syrup. So Ari masukkan brown sugar. Okey, kita biar sampai brown sugar ni larutlah betul-betul cair sirap dia. Okey, tak apa. Sementara tu kita buat dia punya susu lah. Okay, so kita masukkan susu segar. Okey. And then kita masukkan susu cair. Lepas tu kita masukkan susu pekat. Ni ikut manis lah berapa banyak yang you guys nak. Alright. Biji selasih, Ari dah siap rendam-rendam dengan air. 2 sudu besar and then rendamkan dengan air sikit. Bagi dia kembang 5 minit je. Dia dah kembang dah. Sekejap je biji selasih ni. Okey, so kita masukkan biji selasih. Tak kisahlah korang nak buat letak berapa banyak biji selasih ni. Tapi kan air cabang ang ni, kalau you guys nak macam lagi sedap, boleh letakkan buah-buahan lah. Dragon fruit ke, contoh mango, jelly. Tapi kalau macam Ari hari ni nak letak cincau je. So, letak cincau Tapi kalau nak lagi sedap, letaklah lagi macam-macam buah dekat dalam tu. Masuk-masuk je, nak dah siap dah. Okey, masukkan. Okey, sirap dia dah siap. Ini nak bagi rasa dia lagi manis-manis gitu. Then kita tuangkan dekat dalam air cabang ang ni lah. Alright, air cabang ang kita dah pun siap. Sedapnya. Okey, so kita rasalah sikit. Jom. Masukkan dalam mak ni. Okay. Tak banyak kita dapat. Buat sendiri lagi best. Sedap gila. Rasanya sebiji macam air yang tengah viral tu. So guys, jangan lupa cuba, okey? Dan selamat bersahur. Okey, itu dia mulai daripada sekarang. Kalau siapa-siapa nak order boleh. Lepas ni Kak Iman dah pandai buat lah. Order apa? Cabang tu. Boleh buat tak? Tadi I mengelak untuk tengok. Jadi I tak berapa nak ingat. Jadi mungkin kita tengok balik nantilah. Sahur nanti maybe nak buat cabang ke. Okey, Kak, tadi kita ada bercerita pasal maaf. Memaafkan. Taubat ni memang ada kena-mengena dengan maaf lah. Kita memohon keampunan. Kan macam taubat kepada Allah, kita memohon kepada Allah. Dan Memang manusia kita kena minta sama manusia juga. Maaf sama manusia. Jadi Kak, nak tanya Kak. Payah ke nak jadi seorang pemaaf Kak? Oh, payah. Payah? Payah Kak. Bukan jadi mudah. apa? Cara macam mana Kak kalau kita nak train kita ni jadi seorang pemaaf macam jangan katanya nampak macam cak ni lah kata da'i. Tapi kita pun kadang-kadang tu sifat pendendam tu ada Kak. Jadi macam mana kita nak buang Kak? Itulah penyakit yang paling susah nak ubat. Kan penyakit hati kita yang tak ada doktor dah. Kita nak ubat tu yang susah. Nak maafkan, nak lembutkan hati kita. Apabila kita tengah marah, memang kita tak boleh kontrol. Itu pun saya tak nafikan. Bila saya marah, memang aku kata, dia jangan pijak lagi rumah aku dah. Aku tak mau tengok muka dia. Memang kata-kata tu akan keluar. Tetapi apabila lepas itu, kita harus fikir tentang baiknya orang tu pada kita. Kebaikan dia. Kalau kita fikir buruk orang tu,
sebab itu kita selalu kita dengar ya orang ulama-ulama besar selalu kata berfikiran baiklah pada Allah, berfikiran baiklah kepada manusia, maka Allah akan bagi kita dengan satu kebaikan juga. Tapi kalau kita asyik berfikiran yang tidak baik saja, kalau kita fikir baik pun kadang-kadang kita rasa macam aku fikir baik aku terkena juga. Betul tak? Aku fikir baik aku terkena juga. Tetapi kalau kita berfikir baik dan kita serah pada Allah, Allah akan bagi kebaikan kepada kita. Begitu juga berfikiran baik kepada Allah. Kalau kita ya ke Allah terima dosa aku punya doa? Ya ke Allah maafkan aku? Ya ke Allah ampunkan aku? Ya ke memang tak ya ke sampai ke sudah. Yang penting husnuzon. Tapi kalau kita bersentiasa berfikiran baik, maka baiklah aura itu akan dapat. Baik. Macam hari ni lah rasanya aura kita ni aura rasa dah kena mula memaafkan dengan orang yang kita rasa macam geram je. Dia susah sikit lah. Tapi lama-lama boleh. Lama-lama kita cubalah sikit-sikit. Kita kena train. Kita start dengan rakan-rakan terdekat dulu. Okey, minta maaf Zee. Wah, minta maaf. Saya fikirkan dulu Dayah. Saya fikirkan dulu. Baiklah, kita nak ucap terima kasih banyak kepada Irfan Fatimah sebab sudi bersama dengan kami dalam Sembang Sahur, kongsikan cerita-cerita yang mungkin sebelum ni anda semua tak tahu. Kami pun sama-sama tersentuh juga Tak cukup sebenarnya. Kan? Nak 1 jam dengan Irfan Fatimah. Kena tunggu puasa lagi 1 kali lagi ni. Kita kena buat 30 hari bersama Imam Fatimah. Boleh. Alright, terima kasih Imam Fatimah. Kita nak berehat seketika ni. Kita kembali selepas ni dalam Sembang Sahur. Ada banyak benda nak cakap dengan Imam Fatimah ni. Amai-amai jom tonton Sembang Sahur, rancangan ilmuwan di bulan Ramadan. Setulus ikhlas hanyalah di TV3. Kisah menarik, hiburan untuk semua. Sembang Sahur TV3. Kembali dalam Sembang Sahur bersama dengan kami. Sekarang ni pejam celik. Kita dah tak lama dah nak habis show ni. Betul. Kita dengar cerita Imam Fatimah tadi pun dah cukup terpukau. Betul. Kita dengar cak wah. Banyak benda yang kita boleh dapat hari ni dalam ni kan. Mungkin Cak boleh kesimpulkan sikit mengenai tajuk kita taubat sementara ni kepada penonton TV3. Okey, kita malam ni Aziz, kita dah pun memasuki 10 malam terakhir. Malam ni kan dah malam ke-21. Jadi sebenarnya ini adalah pecutan terakhir kita untuk Ramadan kali ini. Jadi jom sama-sama kita mengejar taubat, mengejar keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah dosa kita ni besar macam mana sekalipun, pengampunan, kasih sayang Allah itu lebih luas dan besar untuk kita semua. Jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa dengan taubat. Betul, jangan. Dan yang penting sekali, janganlah kita lakukan taubat itu hanya sekadar bersifat sementara, tapi pastikanlah taubat kita itu taubat yang diterima, iaitu taubat nasuha. Dan kiranya kepada anda yang mungkin rasa seperti dah banyak kali buat taubat tapi masih tak berubah, macam cakap tadi, teruskanlah bertaubat sebab Allah tahu kita punya effort, kita punya penyesalan. Betul. Saya cadangkan lepas tarawih tu, lepas tarawih, witir, kita solat taubat sekali. Solat taubat. Dan sebenarnya tak, dia macam ni, dia lepas tarawih buat solat taubat baru buat witir. Witir penutup kan? Penutup, yes. Witir penutup. Jadi jangan lupa untuk solat taubat hari-hari. Kalau boleh jangan putus asa, sama-sama kita mohon keampunan daripada Allah SWT. Amin. Dan jangan lupa, kita jumpa minggu depan dalam Sembang Sahur. Jangan lupa juga untuk follow kita punya Facebook dan juga Instagram di Sembang Sahur 2020. Sembang Sahur TV3. Sembang Sahur TV3. Kita tinggalkan anda dengan persembahan Plan B dan jangan lupa untuk tengok besok lagu pula. Cerita Sembang Sahur apa pula yang akan dibincangkan oleh host-host kita bersama dengan Da'i pukul 11 malam di TV3 macam biasa. Ini Plan B dengan lagu raya lagi untuk anda. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sebulan berpuasa kini menjelang hari raya. Setelah laluinya menahan lapar dan dahaga. Teruja apabila takbir bergema. Semoga bergembira di hari yang mulia kepada semuanya. Ibu dan ayah menunggu kepulangan kita, serta sanak saudara jauh
kawan dan jiran tetangga. Sekiranya ada salah dan dosa, ampun maaf dipinta, mensuci hening dosa.